Baik, lintas langsung negeri dimulakan dengan Sabah yang sudah pasti terarah kepada perkembangan pilihan raya umum. Sudah bersedia di sana Konstantin Pahlawan. Silakan. Terima kasih Ifah Hazim. Salam sejahtera. Sokongan daripada Kerajaan Persekutuan masih diperlukan bagi memastikan negeri ini terus membangun dengan lebih cepat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan penting bagi memastikan matlamat tersebut dapat dicapai. Beliau berucap semasa program Ramah Mesra bersama warga Kota Marudu di Padang Pekan, Kota Marudu. Katanya Sabah tidak asing bagi beliau sejak berada dalam arena politik negara sehingga kini. Selaku Perdana Menteri, beliau akan terus membantu Sabah membangun bagi memastikan kehidupan rakyat lebih baik. Yang saya boleh janji, apa yang boleh kita laksanakan. Kalau ada lagi peruntukan kewangan yang kita ada yang boleh kita gunakan untuk membantu rakyat, saya akan beritahu bila masa kita akan bantu dan tambah lagi peruntukan supaya rakyat yang agak miskin, susah hari ini dapat terus ditolong agar hidup mereka ini lebih bahagia. Dalam ucapannya juga, Tan Sri Muhyiddin mengingatkan rakyat agar tidak memperlekeh bantuan-bantuan telah disalurkan kepada rakyat, termasuk prihatin dan bencana bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat sentiasa terjamin. Pembiayaan berjumlah 4.9 bilion ringgit sudah disalurkan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM bagi membantu meningkatkan ekonomi golongan B40 sejak 33 tahun penubuhannya. Daripada jumlah ini, 2.3 bilion ringgit telah disalurkan kepada hampir 64,000 usahawan wanita di Sabah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kini berada di Sabah mengambil peluang menyantuni lebih 500 sahabat AIM dalam program Ramah Mesra di Kudat. Bagi Parlimen Kudat, sebanyak 100 juta ringgit telah disalurkan kepada 5,000 usahawan bagi membolehkan mereka menjalankan perniagaan dalam pelbagai bidang IKS mengikut kemahiran dan keupayaan masing-masing. Kesempatan ini turut digunakan Perdana Menteri menunaikan solat Jumaat bersama penduduk di Masjid Asy-Syakirin Kudat. Aku Janji Perikatan Nasional PN yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini mendapat reaksi positif dalam kalangan rakyat Sabah. Aku Janji tersebut disifatkan sebagai sebuah aku janji terbaik yang memenuhi aspirasi rakyat Sabah. Jadi kalau ikut pandangan saya itu adalah yang terbaik untuk kita meneruskan perjuangan untuk negeri Sabah. Sebagai rakyat Sabah, kita sangat mengharapkanlah manifesto ini boleh mengubah kehidupan rakyat Sabah secara keseluruhannya lah. Saya melihat manifesto ini dia mencakupi segenap aspirasi rakyat Sabah secara keseluruhan lah. Jadi dari segi pembangunan fizikal, dari segi pembangunan ekonomi. Dengan manifesto yang diberikan, kami sangat menyokonglah untuk perubahan yang ada di Sabah. Salah satunya untuk para belia dan usahawan. Lagi satu yang kami harapkan di sini adalah kerajaan yang betul-betul mampu memimpin Sabah. Sebab kita dapat lihat sendiri macam mana Perdana Menteri dapat menangani COVID ni, sebab diorang mementingkan kebajikan rakyat. Diorang janji lepas tu diorang tepati. Sangat hebat bagi saya lah. Sebab apa yang kita dengar tadi, yang dikatakan oleh Perdana Menteri sendiri pun sudah cukup jelas itu dikatakan. Jadi bagi saya kerajaan sekarang, Perikatan sekarang memang satu kerajaan yang prihatin. Dalam pada itu, rakyat Sabah juga memberi reaksi positif terhadap Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana dan berharap ia dapat diteruskan demi merangsang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Untuk rakyat Kota Marudu mengharapkan penjana ini diteruskan sebab ini COVID, kita tidak tahu bila dia akan tamat. Saya harap pemberian penjana ini dapat diteruskan kerana kita pun tidak tahu sama ada COVID ini dia berpanjangan sampai mana kan, dan harap ini dapat membantulah rakyat semua
Kami harap bantuan bencana alam tu boleh diteruskan supaya dapat membantu golongan yang terjejas oleh COVID. Saya harap bencana ni dapat diteruskanlah bagi membantu peniaga-peniaga kecil dan sederhana ni untuk meneruskan usaha memajukan ekonomi. Kami harap bantuan bencana buat rakyat yang berkurangan atau berpendapatan kecil ni diteruskan dan dikekalkan. Kalau boleh dikekalkan bagi yang berpendapatan kurang daripada 2,000 ni, dibagi bantuan khas untuk kelangsungan hidup penduduk di Sabah ni. Penjana merangkumi 40 inisiatif bernilai RM35 bilion dengan tema bersama menjana ekonomi, iaitu bermatlamat memperkasa rakyat, melonjak perniagaan dan merangsang ekonomi. Sekitar kempen pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16 memperbanyak projek perumahan dan latihan kemahiran belia antara fokus calon Barisan Nasional BN DUN N17 Darau Datuk Jumat Idris, dan sekiranya diberi mandat, sistem perumahan di DUN berkenaan akan disusun dan ditambah berikutan peningkatan jumlah penduduk berhijrah ke kawasan tersebut. Memastikan golongan belia mendapat latihan khususnya dalam bidang keusahawanan seperti perniagaan dalam talian turut diutamakan. Saya tahu tidak semuanya golongan muda di kawasan ini yang mempunyai pendidikan yang mencukupi. Ada juga yang mempendidikan setakat tingkatan 5 sekolah menengah, dan mereka ini harus diberi latihan supaya mereka dapat menimba pengalaman dan akhirnya memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan. Datuk Jumat ditemui dalam majlis ramah mesra bersama Perdana Menteri di Kampung Darau, Kota Kinabalu. Menaik taraf prasarana pendidikan, fasiliti kesihatan, penyediaan kemudahan tempat riadah serta infrastruktur asas. Itu fokus calon Perikatan Nasional PN DUN N72 Merotai Muhammad Jailani Cacu. Beliau juga bekas seorang guru mengakui manifesto kempennya selari dengan Aku Janji Gabungan Rakyat Sabah GRS dan akan mendukung perkara berkenaan demi kepentingan serta pembelaan rakyat di Merotai. Sokongan yang kita dapat cukup luar biasa, memberangsangkan sebab orang melihat parti yang sebelum ini gagal untuk memenuhi kehendak rakyat kerana mereka menolak mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan pusat. Apabila ia baik, maka sesuatu dana yang besar, pembangunan yang lebih besar kita boleh bawa ke mana tempat kita berada. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri program ziarah rumah ke rumah di Kampung Kuala Merotai di Merotai. Sementara itu, seorang lagi calon DUN N72 Merotai, Tan Sri Liu Yun Fah dari Parti Harapan Rakyat Sabah, Harapan Rakyat mahu berbakti membela nasib rakyat di kawasan kelahirannya jika menang pada PRU DUN kali ini. Beliau yang juga bekas wakil rakyat di kawasan itu pada 2004 atas tiket Parti Liberal Demokratik dalam Barisan Nasional juga tidak mahu berjanji manis, sebaliknya mahu membawa pembangunan yang dilihat perlahan di DUN berkenaan dan kawasan sekitarnya. Tan Sri Liu yang dikenali sebagai Haji Liu di kawasan itu mengakui rakyat dahagakan seorang pemimpin sejati, prihatin, tulus dan berjiwa rakyat untuk mengubah kawasan Merotai kepada sebuah kawasan yang maju dan dikenali. Tidak kira besok 26 hari bulan saya ke atau sebahagian siapa yang akan sandang selaku wakil rakyat, saya minta mereka usahalah untuk mencapai visi yang telah dirancang oleh beberapa pemimpin yang terdahulu, termasuk saya sendiri di Pekan Kijang ini, supaya rumah murah, tanah untuk perkampungan dan juga mini kompleks sukan dan juga kolej dan sebagainya dapat ditunaikan kepada rakyat. DUN Merotai menyaksikan 6 penjuru antaranya Perikatan Nasional PN, Harapan Rakyat, Parti Liberal Demokratik LDP, USNO, Warisan dan Parti Cinta Sabah PCS. Lebih 600 keluarga menarik nafas lega apabila peruntukan RM15 juta bagi membiayai projek perumahan Felkra Berhad yang terbengkalai di Sukau diluluskan. Menurut Timbalan Menteri Luar Bandar Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad, yang melibatkan 123 unit rumah yang terbengkalai berikutan tiada peruntukan disalurkan kerajaan terdahulu.
Kontraktor yang sama dilantik untuk menyambung semula projek berkenaan. Sebenarnya pagi tadi saya bersama dengan tim FEKRA telah pergi melawat di Sukau dan baru-baru ini kita telah mendapat kelulusan yang baru. Kerja-kerja tersebut telah siap hampir 80% sebenarnya. Jadi tinggal 20% kerja-kerja luar saja, iaitu kerja-kerja membina jalan dan juga longkang-longkang saja. Kontraktor terlibat juga diarah untuk menyiapkan projek tersebut dalam tempoh 6 hingga 7 bulan. Datuk Abdul Rahman ditemui media selepas program Keluarga Sejahtera di Dewan Mini Kampung Karamunting Sandakan. Sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan, PRU Dun Sabah, #BahUndi 2020. Terus patuh SOP, pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah.